Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang akan membentangkan tajuk Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi etika dan peradaban. Izinkan kami menerangkan tentang apa yang tergandung di dalam pembentangan kami pada tajuk hari ini. Yang pertama ialah pengenalan, definisi dan konsep integrasi. Yang ketiga, definisi dan konsep perlembagaan. Yang keempat, sejarah dan latar belakang perlembagaan. Yang kelima, tiang seri perlembagaan. Yang keenam, isu semasa berkaitan perlembagaan. Dan akhir sekali, kesimpulan. Baiklah, marilah kita meneruskan pembentangan ini dengan pengenalan bagi apa yang akan dibentangkan pada hari ini. Perlembagaan Persekutuan adalah dokumen bertulis utama yang mengatur undang-undang di Malaysia. Perkara ini boleh dirujuk melalui kandungan yang terdapat dalam artikel 4-1 Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Secara bahasanya, perkataan perlembagaan merujuk kepada undang-undang negara atau pemerintah negeri yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan. Set undang-undang ini telah diterapkan sejak Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 lagi. Perlembagaan Persekutuan ini terdiri daripada 183 perkara. Kewujudan perlembagaan ini adalah untuk menetapkan asas-asas dalam membentuk negara Malaysia yang berdaulat dan berperaturan. Selain itu, ia juga berfungsi untuk mengatur struktur organisasi kerajaan, bidang kuasa dan pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dokumen ini juga berperanan dalam membentuk undang-undang di Malaysia, termasuk dalam proses penggubalan, pemindaan dan pembatalan undang-undang. Setiap undang-undang yang digubal harus sejajar dengan Perlembagaan Persekutuan. Jika tidak sejajar, undang-undang tersebut dianggap tidak sah. Ini seperti apa yang diperuntukkan di dalam kes Nordin bin Saleh dan Dewan Undangan Negeri Kelantan. Sejarah awal penggubalan Perlembagaan Persekutuan bermula dengan penubuhan Suruhanjaya Red pada tahun 1956. Suruhanjaya ini bertujuan untuk merangka Perlembagaan Persekutuan sebagai persiapan untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu. Ahli-ahli yang terlibat dalam Suruhanjaya ini termasuklah Hakim Abdul Hamid, Sir Ivor Jennings, Sir William Meikle, Hakim bin Malik dan dipengerusikan oleh Lord William Reid. Semua ahli ini adalah pakar yang mahir dan berpengalaman dalam merangka perlembagaan negara. Dalam usaha untuk merangka perlembagaan ini, dia adakan sebanyak 118 persidangan dan telah menerima sebanyak 131 memorandum daripada pelbagai lapisan masyarakat di Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu. Isu-isu yang dibincangkan termasuklah kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu, hak istimewa orang-orang Melayu dan komuniti tempatan, sistem kewarganegaraan dan pembentukan kerajaan pusat yang kukuh. Melalui usaha-usaha ini, terwujudlah undang-undang yang tertinggi di negara yang menjadi wadah bagi semua lapisan masyarakat yang berbelang kaum, bangsa dan agama di Malaysia sehingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Darwish bin Muhammad Kamil dan saya akan menerangkan tentang definisi dan konsep tapak integrasi. Jadi maksud tapak integrasi ialah satu ruang yang abstrak dan nyata yang memberi ruang kepada pelbagai kelompok masyarakat yang berbeza agama, etnik dan politik untuk bertemu dan mencari kata sepakat secara aman tanpa pertumpahan darah. Ia juga menjadi titik pertemuan antara pelbagai kelompok dan berlaku prinsip tawar-menawar, perundingan dan juga perantaraan. Tapak integrasi juga terhasil daripada perbincangan yang mengikut acuan Perlembagaan Persekutuan yang menghasilkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, penggunaan Perlembagaan Persekutuan memainkan satu peranan penting dalam memastikan kemajmukan etika dan peradaban dapat diteruskan oleh generasi yang akan datang. Tapak integrasi ini wujud dalam pelbagai peringkat, iaitu yang pertama makro, yang kedua meso dan yang ketiga mikro. Jadi, di bawah kategori makro ini, ia menggunakan konsep dari atas ke bawah, di mana dasar ini akan dipantau dan diberikan peruntukan oleh kerajaan. Kategori ini bermatlamat bagi menyediakan tapak integrasi untuk rakyat menyelesaikan isu-isu yang timbul. Antara contoh yang terbaik adalah Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan menggariskan pasak negara, iaitu kedudukan raja berperlembagaan,
Islam sebagai agama persekutuan dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang menjadi simbol perpaduan antara rakyat Malaysia. Tambahan lagi, perkara 8 Perlembagaan Persekutuan juga menjamin hak keselamatan yang amat penting bagi mengelakkan berlakunya diskriminasi dan ketidakadilan kepada rakyat dari segi agama dan juga bangsa. Antara contoh lain adalah perwujudan rukun tetangga pada tahun 1975 yang diperkenalkan untuk memberi tumpuan kepada konsep keselamatan dan juga kejiranan. Ia juga merupakan salah satu proses urbanisasi yang berlaku di antara pelbagai etnik. Jadi, mari kita beralih kepada kategori meso pula. Kategori meso berkonsepkan dari bawah ke atas, di mana ia diusahakan oleh rakyat melalui persatuan, jawatan kuasa masjid atau surau, institusi rumah ibadah bagi etnik bukan Islam dan juga NGO. NGO, Non-Governmental Organisation, adalah satu organisasi yang berdaftar dan yang tidak meletakkan keuntungan sebagai motif utama penubuhan. Badan ini juga bersifat pengurusan secara persendirian dan dibuat secara sukarela. Selain itu, ia juga tidak meletakkan parti politik tertentu kerana ia tidak terlibat secara langsung dengan parti politik. Jadi bagi kategori mikro pula, ialah satu kategori yang berinisiatifkan akar umbi kerana ialah satu platform yang diusahakan oleh rakyat atau individu sebagai satu tapak integrasi. Antara contoh yang boleh diketengahkan adalah rumah terbuka. Seperti yang kita tahu, pada setiap musim perayaan, pelbagai kaum akan mengadakan rumah terbuka bagi keluarga dan juga masyarakat setempat. Ini adalah satu tapak yang proaktif dalam membentuk satu persefahaman yang baik di dalam aspek agama dan budaya di antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Dengan ini, akan wujudnya sifat tolak ansur dari setiap kaum hasil daripada persefahaman yang terjalin dari rumah terbuka. Perlembagaan ialah satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan kepada dua dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang yang lain. Perlembagaan Persekutuan memberikan jaminan terhadap hak asasi dan kebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk semua kaum di negara ini. Selain itu, ia menjamin keadilan, kerjasama, kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ia mengandungi sebanyak 183 perkara yang tergolong dalam 15 bahagian. Antara kandungannya menyebut mengenai kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, bentuk dan tugas yang di-Pertuan Agung, Parlimen dan Kabinet. 5 tujuan utama perlembagaan dibentuk ialah: yang pertama, ia menjamin keamanan dan kestabilan negara, mengekalkan kelangsungan negara dan bangsa, merupakan alat penyelesaian masalah, mewujudkan sistem pemerintahan yang adil, dan yang terakhir, perlembagaan mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah di negara ini. Perlembagaan Persekutuan mentakrifkan dan mengahadkan kuasa dan fungsi pelbagai cabang kerajaan dan menerangkan hubungan mereka antara satu sama lain dan dengan rakyat. Di peringkat politik pula, perlembagaan menetapkan peraturan asas tentang siapa yang boleh menggunakan pelbagai kuasa negara dan tertakluk kepada hak-hak yang telah ditetapkan. Ia menyediakan peraturan tentang perkongsian dan pembahagian kuasa dan menyediakan sistem semakan dan imbangan. Perlembagaan menetapkan prosedur asas untuk menjalankan kuasa perlembagaan. Contoh, bagaimana undang-undang itu diluluskan. Pada peringkat ideologi pula, perlembagaan membekalkan nilai falsafah, asas atau teras yang menjadi asas kepada masyarakat. Ia memberitahu kita sama ada negara itu demokratik atau totalitarian, kapitalis atau sosialis, teokratik ataupun sekular. Kesimpulannya, Perlembagaan Persekutuan meletakkan suatu garis untuk mengekalkan keharmonian negara dan amalan demokrasi yang digunakan merupakan asbab besar dalam pemilihan pemimpin dari kalangan politik. Ia memberi hak bersuara kepada rakyat dan keadilan yang selari dengan agama Islam.
Jadi, saya akan membentangkan tentang latar belakang perlembagaan dan juga sejarah perlembagaan di Malaysia. Perlembagaan merupakan undang-undang paling tertinggi dalam sesebuah negara. Di Malaysia, perlembagaan persekutuan adalah asas yang paling penting bagi semua masyarakat tanpa mengira bangsa, agama dan kaum. Pengisian Undang-Undang Melayu yang pertama adalah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka di mana Raja merupakan pemerintah dan rakyat perlu memberikan taat setia sepenuhnya kepada Raja. Undang-Undang Inggeris ini telah memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri selat atau lebih dikenali sebagai Charter of Justice yang diambil dari penggubalan Undang-Undang Inggeris. Piagam perundangan juga hanya diambil yang bersesuaian seperti Charter of Justice 1807. Di Sarawak pula menggunakan Sarawak Application of Laws Ordinance 1949 dan juga di Sabah disebut sebagai Sabah Application of Laws Ordinance 1951. Pada zaman pemerintahan British, NNS iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura menggunakan Charter of Justice sebagai perundangan dengan matlamat melindungi rakyat daripada penindasan dan ketidakadilan. Charter of Justice 1 telah mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang, Charter of Justice 2 menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang, manakala Charter of Justice 3 pada tahun 1855 telah mewujudkan mahkamah di negeri NNS. Perlembagaan Tanah Melayu 1957 diguna pakai sehingga ke hari ini. Sejarah pengubalan perlembagaan adalah perlembagaan persekutuan ini digubal pada tahun 1877 sehingga 1957. Pembentukan undang-undang dalam sesebuah negara dilakukan oleh badan yang sah dalam perundangan. Pembentukan undang-undang di negeri Melayu diketuai oleh Negeri Perak. Pada mesyuarat 1877, Majlis Negeri Perak diketuai oleh Raja Muda Yusof yang berperanan menggubal undang-undang Negeri Perak. Pada tahun 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan titik penting sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Kandungan Persekutuan Tanah Melayu termasuk pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 disesuaikan dengan model Westminster yang diambil daripada Britain. Perlembagaan ini berkuat kuasa setelah 31 Ogos 1957 dan diguna pakai sehingga ke hari ini. 5 perkara dalam Perjanjian Persekutuan 1957 adalah jaminan kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, penyelarasan Parlimen kepada Dewan Negara dan Dewan Rakyat serta kewarganegaraan negara. Negara. Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965 berlaku apabila penggabungan negeri Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura untuk menyesuaikan peruntukan negeri baharu ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Antara perlembagaan utama dilakukan melibatkan struktur Mahkamah Atasan dan juga pemisahan Singapura. Pindaan Perlembagaan 1965 ini dikenali sebagai Pindaan Singapura yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang membawa pindaan ini ke Parlimen pada 7 Ogos 1965. Parlimen telah meluluskan pindaan ini untuk membawa Singapura keluar dari Malaysia. Hal ini menyebabkan apa-apa perkara yang berkaitan dengan Singapura dimansuhkan daripada Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nurin Kamila Syed Abdul Malik dan saya akan membentangkan Tiang Seri Perlembagaan Persekutuan. Baiklah, sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, terdapat 4 perkara yang telah diambil kira dalam pembentukan Perlembagaan Persekutuan. 4 perkara tersebut iaitu agama Islam sebagai agama persekutuan, hak dan kedudukan istimewa orang Melayu, kedaulatan Raja-Raja Melayu dan juga bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Ini merupakan perkara yang paling signifikan supaya perpaduan dapat dipupuk antara rakyat. 4 perkara ini dapat dinamakan Tiang Seri kerana merupakan perkara paling penting dan menjadi tunjang kepada mencapai equity mengikut sejarah, ekonomi, sosial dan politik negara. Baiklah, bagi perkara yang pertama iaitu kesultanan dan pemerintahan beraja, konsep raja berperlembagaan merujuk kepada sistem atau pemerintahan beraja yang mempunyai autoriti yang terbatas atas dasar perlembagaan. Bagi negara Malaysia, pemerintahan beraja merupakan sesuatu perkara yang terpelihara dalam Perlembagaan Persekutuan. Menurut perkara 32 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara bagi persekutuan yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja Melayu dan akan memerintah dalam tempoh 5 tahun secara bergilir. Selain itu, kedudukan Raja-Raja Melayu terpelihara di bawah perkara 38 di mana keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran Raja-Raja tidak boleh diganggu oleh mana-mana undang-undang melainkan diluluskan oleh Majlis Raja-Raja sendiri. Namun begitu, pemerintahan Yang di-Pertuan Agong hendaklah dilakukan atas nasihat Perdana Menteri berdasarkan perkara 40 Perlembagaan Persekutuan.
Meskipun Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara, Raja dan Yang di-Pertuan Negeri diberi keutamaan sebagai ketua negeri masing-masing. Hal ini dibuktikan melalui perkara 70 Klausa 1 Perlembagaan Persekutuan yang memberi bidang kuasa kepada Raja dan Yang di-Pertuan Negeri untuk mentadbir negeri masing-masing dan tidak memberi keutamaan kepada Raja dan Yang di-Pertuan Negeri lain untuk mentadbir negeri yang bukan kepunyaan mereka sendiri. Tambahan pula, Perkara 71 Perlembagaan Persekutuan memberi peluang kepada Raja Negeri untuk naik tata dan melaksanakan apa-apa di bawah Perlembagaan Negeri jika tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Jika timbul sesuatu pertikaian mengenai kenaikan tata mana-mana negeri, pihak berkuasa harus menguruskan pertikaian tersebut mengikut apa yang tertera dalam Perlembagaan Negeri. Baiklah, bagi perkara yang seterusnya iaitu Islam sebagai agama persekutuan, menurut perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, Islam merupakan agama rasmi bagi persekutuan. Namun, agama-agama lain adalah bebas untuk diamalkan seperti agama Kristian, Buddhism, Hinduism dan sebagainya. Kebebasan beragama turut ditekankan di bawah perkara 11 Perlembagaan Persekutuan yang memberi kelonggaran bagi kumpulan agama lain untuk menguruskan agama mereka sendiri. Sebagai contoh, menubuhkan institusi agama sendiri seperti kuil dan gereja serta memperoleh harta. Kepentingan agama dalam Perlembagaan Persekutuan juga dilihat di bawah perkara 12 Klausa 2 di mana kumpulan agama dibenarkan menubuhkan institusi bagi pendidikan agama seperti tahfiz dan sekolah Katolik. Baiklah, bagi perkara yang seterusnya iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, menurut perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan penggunaannya harus diaplikasikan dalam perkara-perkara rasmi seperti urusan rasmi, surat rasmi dan dokumen perjanjian bagi urusan dalam dan luar negara. Namun begitu, penggunaan bahasa lain tidak terlarang seperti bahasa Mandarin bagi kaum Cina dan bahasa Tamil bagi kaum India. Tambahan pula, terdapat sebahagian perkara yang harus menggunakan bahasa Inggeris. Sebagai contoh, segala rang undang-undang, akta atau undang-undang subsidiari yang hendak dibawa atau dipinda kepadanya yang hendak dicalonkan di dalam parlimen. Selain itu, segala prosiding di dalam mahkamah juga harus dalam bahasa Inggeris, melainkan terdapat saksi yang berbicara dalam bahasa Melayu dan mahkamah serta kedua-dua pihak bersetuju untuk tidak terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Baiklah, bagi perkara yang terakhir iaitu hak keistimewaan orang Melayu dan pribumi, menurut perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong dipertanggungjawabkan untuk melindungi hak keistimewaan orang Melayu dan pribumi di Sabah dan Sarawak. Kriteria untuk memastikan seseorang itu adalah orang Melayu dapat dilihat di bawah perkara 160 Klausa 2 Perlembagaan Persekutuan, iaitu seorang itu adalah orang Melayu apabila dia menganuti agama Islam, secara lazim bercakap Melayu dan menurut adat istiadat Melayu. Hak keistimewaan yang dijamin antaranya ialah kuota dalam perkhidmatan awam, ekonomi, pendidikan dan tanah rezab. Isu semasa yang berkaitan dengan perlembagaan ialah dua isu iaitu kebebasan bersuara dan juga kebebasan beragama. Dalam artikel 10, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tertakluk pada fasal 2, 3 dan 4. Setiap warga negara berhak mempunyai hak untuk bersuara, berhimpun, tanpa sebarang senjata dan menubuhkan persatuan. Kebebasan beragama. Dengan adanya kebebasan beragama, iaitu dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia di bahagian 2, perkara 11 tertakluk pada fasa 4. Kewujudan hak kebebasan ini telah mewujudkan suasana yang pelbagai, masyarakat kepercayaan dan saling hormat menghormati di antara satu sama lain di negara Malaysia. Dalam kes Karpal Singh dan Sultan Perak, Karpal Singh mempersoalkan campur tangan pihak istana iaitu Sultan Azlan Shah Perak dalam urusan pentadbiran kerajaan negeri. Isu yang dibawa dalam kes ini adalah Karpal Singh telah dianggap menghina Sultan Perak dengan mempertikaikan keupayaan Seri Paduka untuk berfikir sendiri. Selain itu, isu yang dapat kita ketengahkan dalam isu hak kebebasan untuk bersuara ialah rusuhan yang terjadi pada 13 Mei 1969. Rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia mengakibatkan kehilangan nyawa dan harta benda yang mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya umum 1969. Isu yang dibawa dalam kes ini ialah calon-calon dari pihak pembangkang telah membangkitkan isu bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumi putera. Isu yang kedua yang dibawa ialah kebebasan beragama. Dalam isu kebebasan beragama,
Individu yang berumur 21 tahun ke atas berhak menentukan kepercayaan mereka sendiri. Individu tidak berhak menganuti agama yang bersifat sesat, menggugat ketenteraman awam ataupun akhlak dan menggugat kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak mengancam hak orang bukan Islam untuk menganut atau mempercayai agama yang lain. Dalam hak kebebasan asasi, hak asasi terdiri daripada beberapa perkara iaitu kebebasan diri dalam perkara 5, perlindungan daripada undang-undang jenayah berkuat kuasa kebelakangan dan perbicaraan berulang perkara 7, kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan perkara 10, kebebasan beragama perkara 11 dan hak berkenaan pelajaran pada perkara 9. Kewujudan Perlembagaan Kebebasan Asasi, warga negara Malaysia telah menjana hubungan etnik dan harmoni di negara ini dengan adanya hak kebebasan agama iaitu dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia di bahagian 2, perkara 11 tertakluk pada fasa 4. Seseorang itu bebas menguruskan hal ehwal agama sendiri. Individu yang berumur 21 tahun ke atas bebas memilih agama yang disukainya, menubuhkan dan menyelenggara yayasan bagi maksud agama, memegang harta tanah dan bangunan tempat beribadat mengikut undang-undang, menyekat penyebaran agama pada orang Islam pada pindaan Akta A1095 dan tidak dibenarkan mengamalkan agama yang sesat dan menggugat ketenteraman awam, kesihatan awam ataupun akhlak. Sebagai contoh, di Malaysia terdapat pelbagai etnik dan mereka boleh mengamalkan agama yang mengikuti pilihan sendiri, mengikuti keluarga atau mengikuti etnik warisan sendiri. Di Malaysia, semua etnik yang berbeza bebas untuk menganuti agama yang disukai tanpa dibataskan oleh perlembagaan kerana kebebasan agama. Majoriti agama yang didapati dalam Malaysia adalah antaranya agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, Kristian dan banyak lagi. Kebebasan agama memberi kebaikan kepada etnik-etnik di Malaysia kerana bebas menguruskan hak ehwal agama sendiri selepas 21 tahun. Tetapi agama tersebut mesti tidak menggugat ketenteraman awam. Dalam Malaysia, semua etnik saling menghormati walaupun menganuti agama yang berbeza, kepercayaan yang berbeza. Ini kerana etnik-etnik ini saling memahami dan menerima kewujudan agama lain biarpun agama tersebut adalah berbeza dengan sendiri. Setelah apa yang dibincangkan dan diterangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, apa yang dapat disimpulkan daripada pembentangan ini ialah Perlembagaan Persekutuan bukanlah hanya sebuah dokumen yang dicipta untuk sesebuah negara itu sebagai kawalan ataupun kekangan kepada sesebuah masyarakat. Namun, ianya berperanan sebagai instrumen yang penting dalam memupuk dan menjamin kesepakatan dalam hidup bermasyarakat. Lebih-lebih lagi di negara kita yang hidup dalam persekitaran yang pelbagai lapisan masyarakat. Keberadaan undang-undang dalam Malaysia ini mengenai hak asasi manusia menjadi asbab kepada masyarakat di Malaysia yang hidup dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, kesamarataan dan kesaksamaan sesama kaum. Selain itu, Perlembagaan Persekutuan ini juga memupuk pemeliharaan budaya yang ada di negara kita. Sebagai contoh, terdapat bahagian-bahagian dalam perlembagaan yang mengatur hal ehwal penjagaan adat dan budaya yang ada di negara ini seperti hak orang Melayu dan Bumiputera. Inilah contoh yang membuktikan bahawa dokumen ini mencerminkan kepelbagaian budaya dan identiti di negara kita. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam negara yang mempunyai pelbagai lapisan kaum ini seharusnya mematuhi undang-undang yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan. Negara tanpa perlembagaan ialah negara yang tidak berprinsip. Tanpa kewujudan sebuah perlembagaan, negara tersebut mempunyai risiko yang tinggi akan berlakunya pergolakan dan ketidakstabilan sesama masyarakat yang mungkin boleh mengakibatkan rusuhan dan pertumpahan darah. Akhir sekali, apa yang dapat disimpulkan oleh saya, sebagai masyarakat yang patriotik, kita hendaklah mengekalkan perlembagaan tertinggi di negara kita ini sampai ke akhirnya. Oleh kerana keamanan yang kita nikmati sekarang merupakan titik peluh tokoh-tokoh negarawan dan pahlawan yang sanggup berkorban demi menggapai masa depan negara yang aman dan damai. Sekian, terima kasih.